Hari Koperasi Negara 2022 daripada MAS. Jadi kepada anda yang mungkin ada kesempatan masa, bolehlah terus saja ke sana yang akan berlangsung bermula sekarang sehingga 31 hari bulan ini. Selepas ini kita nak bercakap mengenai Liga Bola Sepak Malaysia, tetapi kita berehat seketika. Malaysia Sports League ataupun MSL, sebuah inisiatif baru pembudayaan untuk bersukan khususnya bagi golongan belia, menyasarkan penyertaan 133,000 orang dan 2,232 program yang memberi manfaat kepada 5 juta penyertaan di seluruh negara. Itu MSL, Malaysia Sport League, yang mana dia cari talent, raw talent lah, Ika, kat kampung, sampailah pertandingan di peringkat kebangsaan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Tapi sekarang kita nak bercakap mengenai bola sepak. Ya, semenjak ni 2-3 minggu ni, ini memang hangat diperkatakan di media sosial. Kalau kat kedai-kedai makan tu, hak yang laki-laki main bola ini yang akan disembangkan oleh mereka. Yang tak main bola pun boleh sembang juga kan? Mengenai penstrukturan semula. Apa yang distrukturkan semula, pro and con-nya bagaimana, kita nak terus saja bertanya kepada orang yang tepat. Dia tak boleh lari mana dah hari ini. Kita pegang kat sini. Kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Sot Ramalingam. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput. Terima kasih kerana sudi hadir ke sini. Sihat kan? Sihat dan sejuk. Sihat dan sejuk. Tapi itulah, topik ni panas. Panas. Kalau kita tengok soalan-soalan daripada penonton tu, panas. Panas. Dia sebab apa? Satu, bola sepak ni dia macam sukan utama dekat Malaysia. Apa sahaja bola sepak. Lagi-lagi kalau pasukan Malaysia berjaya ke final ke, peringkat terbangsa ke, stadium Bukit Jalil tu kita dapat rasakan like ini sebenarnya Malaysia. Semangat itu kan? Betul. Tapi itulah, sebelum kita bicara lebih lanjut, mungkin bagi mereka yang baru saja nak mengenali dunia bola sepak ini, tiba-tiba dikejutkan dengan penstrukturan semula. Apa yang distrukturkan semula tu, Tuan? Struktur semula adalah ekosistem kita. Banyak yang dibincangkan adalah mengenai topik-topik Liga Super, Liga Premier ni. Tetapi dalam perstrukturan semula Liga Malaysia, proposal bentangan daripada Sekretariat MFL yang telah diluluskan oleh rakan kongsi juga adalah pembentukan semula daripada peringkat akar umbi juga, di mana penambahan perlawanan di peringkat bawah 19, bawah 21 yang mungkin sedikit tidak mendapat perhatian, tetapi juga penambahan perlawanan di sana yang akan memberi peluang kepada akar umbi dan juga bakat-bakat muda untuk menonjol dengan jumlah perlawanan yang lebih besar. Dan semakin lama semakin ke atas, kita pun ada sistem bola sepak Liga Amateur, AFL, dan kerjasama MFL untuk menggerakkan perubahan semula, sebab di Malaysia ni kita ada 18 kelab profesional sahaja. Itu menjadi satu kolam yang agak kecil untuk memastikan industri bola sepak boleh dikembangkan. So kerjasama MFL bersama AFL untuk membangunkan kelab amateur menjadi semi pro dan menjadi profesional. Dan sekarang kita ke topik yang paling hangat dan paling panas, selalu di atas, Liga Super, Liga Premier ni. So Liga Super dan Liga Premier akan digabungkan untuk menjadikan satu liga, Liga Super, dengan 18 pasukan, dengan lebih banyak perlawanan, lebih banyak konten di TV. RTM pun menunjuk perlawanan-perlawanan Liga Super kita, dan juga menjadi medan untuk kita melonjakkan industri bola sepak kita, industri utama iaitu industri bola sepak dan industri sampingan yang membantu industri bola sepak dilonjakkan ke tahap yang lebih tinggi. Tapi dalam industri bola sepak ni, isu keuangan antara isu yang hangat daripada dulu sampai sekarang. Betul. Jadi adakah dengan penstrukturan semula ini dia mampu untuk mengukuhkan kedudukan keuangan setiap pasukan? Betul. Perubahan kedudukan keuangan bola sepak Malaysia telah berubah dalam 3-4 tahun yang baru-baru ini. Di mana perubahan daripada FA ke FC, daripada satu persatuan ke satu syarikat telah bermula. Dan juga dalam masa tersebut, 3 tahun yang baru-baru ini, kita juga ada isu mengenai pandemik yang telah menimpa bukan sahaja bola sepak tetapi negara dan dunia. Dengan itu, kita lihat setiap kelab lebih kukuh dan diuruskan dengan lebih sempurna.
kita tengok juga daripada pengurusan Liga, semakin kurang juga isu-isu dalaman kelab di mana isu-isu gaji, isu-isu keuangan yang dulu menjadi stigma bola sepak kita semakin kurang. Adakah dia sudah hilang? Belum lagi. Tetapi dengan perstrukturan baru ni, kita lihat memberi peluang untuk to commercialize liga kita dan kelab bola sepak kita dengan lebih moden, dengan demand-demand dan perubahan evolusi digital yang memberi peluang kepada setiap pasukan untuk membentuk semula kelab bola sepak profesional dengan keuangan saya rasa yang lebih kukuh dalam masa hadapan. Yalah, bila kita bercakap mengenai penstrukturan semula, kita akan keluar daripada zon selesa kita. Kita sebagai orang luar ni, kita hanya mampu bercakap, memberi komen, tuntang. Tapi apa yang paling penting sendiri ialah pemegang taruh itu. Bagaimana sebenarnya penerimaan mereka sendiri? Agak positif. Di dalam semua penstrukturan ada, sebagaimana you katakan tadi, we have to work outside of our comfort zone. Bila kita dalam comfort zone kita dah dalam area yang selesa. Perubahan bola sepak Malaysia secara drastik sebegini tidak pernah dilakukan. Dan pertama kali lonjakan atau injection yang diperlukan kepada industri kita. Surely there will be people that are uncomfortable with it. Tetapi secara dasar ini keperluan bola sepak semasa. Dan persetujuan semua pihak kita terima. Walaupun ada sedikit kerisauan area-area tambahan perlawanan, tambahan ini, tetapi juga pasukan-pasukan tahu intipati bola sepak bukan sahaja tambahan perlawanan tetapi tambahan peluang. Bila you ada lebih perlawanan, you ada lebih home game, you boleh generate lebih banyak revenue. Dan peluang di sini adalah untuk memastikan fixed cost setiap pasukan adalah gaji. Gaji dibayar untuk 11 bulan. Tak kira main 2 perlawanan atau 20 perlawanan atau 200 perlawanan, gaji adalah sama. So di sini juga menjadi input kepada setiap pasukan untuk mempamerkan persembahan yang bagus, create better fan engagement, create more matchday revenue untuk memastikan setiap klub boleh mengukuhkan kedudukannya. Tapi tadi bila bercakap mengenai pertambahan jumlah games tadi itu, jadualnya bagaimana? Jadual amat padat. Ya. Tahun ini pun kita bermula, walaupun kita di dalam endemik sekarang, dan kita mula tahun ini di dalam zaman pandemik, di mana pada awal 2 minggu pertama kita ada 16 pertukaran postponement of games. Di sini menjadi isu dengan penundaan perlawanan disebabkan SEA Games, dengan adanya AFC Champions League di Malaysia, AFC Cup di Malaysia dan AFC Asian Cup Qualifiers yang telah pasukan kebangsaan telah qualify for Asian Cup selepas 40 lebih tahun. Dia menjadi satu tahun yang amat positif daripada segi result, tetapi amat padat daripada segi penaguhan disebabkan pandemik dan disebabkan perlawanan antarabangsa yang saya sebutkan tadi. Dengan itu saya harap tahun depan kita dapat caturkan tahun dengan lebih teliti disebabkan kita tak ada isu pandemik yang melanda. Tetapi kita juga ada kerisauan. Every year kita ada haze yang akan menziarahi Malaysia. Dan kita perlu ada planning jikalau ada berlakunya apa-apa yang tidak diingini, kita dapat sediakan dalam jadual. Dia seolah-olah apabila Tuan bercakap mengenai perlawanan makin banyak, maksudnya kolamnya masih lagi sama tetapi bakat dalam kolam itu makin banyak. Betul. Bakat yang kita akan gilap itu makin tinggi. Tapi dari segi awal tadi Tuan cakap kolam kita ini kecil. Jadi adakah dengan perstrukturan semula ini mampu untuk membesarkan kolam talent kita tu? Betul. Dengan dua pergerakan. Satu pergerakan adalah dengan permulaan Liga baru, iaitu Liga Simpanan kita. Liga bawah 23. Disebabkan Premier League dan Super League kita, di bawah Premier League kita ada Liga bawah 21. Liga bawah 21 ini adalah jarak daripada Liga bawah 21 ke Premier League dan Super League agak besar. Dan menjadi selepas 21 ni ramai player hilang daripada radar. Liga bawah 23 ni menjadi medan untuk memberi playing time untuk pemain-pemain bersedia diri ke Liga Super. So ini Liga Pembangunan yang lagi satu dan Liga Penyediaan sebelum masuk ke Liga Super. Dengan kolam 18 kelab, sebagaimana saya katakan tadi, kita akan bekerjasama dengan AFL untuk membentuk
klub-klub semi-pro dan profesional dalam masa hadapan, dan kita harap M2 atau Liga Premier ini akan dibuka semula sebagai liga semi-pro di dalam 2 atau 3 tahun lagi. Itu yang memberi kita beri tumpuan kepada liga simpanan tu sebenarnya, sebab ialah kadang-kadang kesian yang budak-budak ni tak ada masa nak main dekat padang tu walaupun mereka talented sebenarnya. Jadi satu penstrukturan yang cukup baik sebenarnya bila ada liga simpanan ni. Tapi itulah ada yang bertanya ni, saya tanya soalan penonton lah ni, Liga Perdana hilang mana? Liga Perdana tu dimansuhkan sementara. Sementara. Ya, disebabkan di dalam liga mana-mana di Europe atau di negara Jepun, Vietnam, Thailand, negara-negara yang maju di rantau kita atau di benua kita, kita tahu struktur liganya dipenuhi oleh klub-klub profesional. Ya. Di Malaysia hanya 18. Tetapi itu menjadi cabaran dan tanggungjawab MFL bekerjasama dengan AFL untuk membentuk lebih banyak klub amatur sekarang ke semi-pro dan profesional. Ini akan menjadi pintu kepada M2 dibuka semula untuk dijadikan landasan ke semi-pro, dan tidak tahu dalam masa 4-5 tahun selepas dibuka mungkin M2 pun akan jadi pro. Dan industri kita kolam yang 18 akan berkembang menjadi 20, 30, 40, 50. Ya. Mungkin kita boleh juga berikan pemahaman di luar sana, sebab duk sembang-sembang kata kota pemain impor banyak, tapi tu pilihan. Pilihan. Tuan kena teranglah tuan. Kadang-kadang terang tak boleh kena lukis ke betul. Kadang-kadang pemahaman penyokong disebabkan baca headline. Dia tak baca isi kandung. Menjadi satu kekeliruan. Undang-Undang 9 yang telah dikomunikasikan oleh MFL, Undang-Undang 9 itu sudah wujud. JDT, Terengganu dan juga Selangor sudah menggunakan pakai 9 foreign player dalam liga. 5 di Liga Super dan 4 di Liga Premier daripada 2-3 tahun yang kebelakangan ini. Dan juga pada masa itu dijadikan satu protes atau satu undang-undang yang tidak rata antara pasukan, disebabkan pasukan lain ada 5, 3 pasukan ada 9. Ya. Di sini kita telah memansuhkan undang-undang tersebut dan memberi peluang kepada semua ambil 9. Tetapi kota bukan kemestian. Kota tu ikut kemampuan sendiri. Di dalam liga kita di mana liga di luar negara pun ada Manchester City atau Brentford, di Malaysia pun ada tim yang ada kemampuan dan ada tim yang sederhana dan ada tim yang sedang membangun. Ya. Di sini kita tahu dengan ada tahap-tahap pasukan ini, dia ada juga objektif yang berbeza. Bayangkan tahun ini Kuala Lumpur, Kedah dan JDT bersaing di peringkat Asia dan mencabar diri untuk menaikkan nama negara di peringkat Asia. Kita perlu membantu pasukan ini untuk menaikkan taraf bola sepak Malaysia secara keseluruhan. Dengan cabaran Kuala Lumpur, Kedah dan juga JDT tahun ini dengan persembahan yang baik melangkah ke knockout stages kedua kejohanan ini, membuka peluang dan ruang untuk semua pasukan Malaysia bersaing di peringkat Asia tahun depan dan lebih banyak slot kita akan dapat. So kita ada juga pasukan yang ada objektif yang berbeza. Ada pasukan yang hanya nak sampai ke quarter finals atau nak sampai semi final, dia belum lagi sedia nak cabar nombor 1 liga atau menang piala, tetapi dia sedang membangun. Dia pun ada objektifnya dan kemampuannya sendiri. Okey, dari segi pengurusan pula kan, setiap pasukan ini mungkin diuruskan oleh pemegang taruh ataupun negeri masing-masing lah, pasukan masing-masing. Cuma di peringkat MFL, apa yang MFL lakukan ataupun ada sedikit attachment dengan pengurusan di peringkat negeri untuk memastikan keseimbangan antara semua 18 pasukan tadi? Our job is to ensure kita ada even playing field. Daripada financial distribution, daripada perundangan dan daripada pengendalian liga. Dan di sini dengan pembaharuan ini kita dah sama ratakan semua peraturan, sama ratakan semua peluang untuk semua pasukan untuk bersaing di peringkat tertinggi. Kita tahu Sabah, for example, bukan pasukan yang boleh challenge dalam liga. Dengan pertukaran struktur dalaman, dengan pengambilan jurulatih dan pemain, sekarang Negeri Sembilan, Sabah sudah bersaing dan sudah juga melepasi mungkin Terengganu dan Kedah yang dulu menjadi pesaing paling rapat dengan JDT. Dengan itu perundangan sama rata. Keuangan pula, perstrukturan ini membuka peluang untuk MFL bekerja keras untuk mencari keuangan baru dengan penambahan perlawanan.
dengan kerja keras MFL, kita boleh sekarang membantu pasukan dengan keuangan tambahan. Jikalau semua rundingan berjaya. Ya, so ini juga menjadi cabaran kepada MFL sebab setiap perlawanan ada kos juga kepada MFL dari segi produksi, dari segi match officials dan kos-kos berkaitan dengan perlawanan. So, kebajikan pemain pula bagaimana? Contohnya dari segi perundangan, kalau tidak berpuas hati dan sebagainya, adakah ia dihandle oleh MFL? No, perundangan semua duduk bawah FAM. Tetapi saya boleh kongsi di sini daripada tahun 4 tahun ke belakang ada 232 active cases di dalam FAM pada masa itu yang tidak berbayar gaji. Sekarang ada less than 10, kurang daripada 10. Ya. Bermakna menunjukkan memang daripada segi perkukuhan daripada sistem pengurusan kelab sudah berjaya. Untuk mengatasi isu-isu berbangkit. Tetapi adakah dia 100% solve? Not yet. Ya, tetapi itu antara proses yang akan dibaiki semula, tetapi bukannya tiada perubahan positif. Not an overnight process lah. Betul, memerlukan masa. Macam saya katakan tadi lah, ini satu topik yang cukup hangat dan saya yakin tuan juga mesti dah dengar kata-kata daripada orang. Saya beri ruang ini untuk mungkin tuan ada nak memperbetulkan beberapa auta yang bukan fakta. Tuan. First bacalah artikel penuh, jangan baca headline. Itu antara yang saya hendak meminta. Pembaharuan ini adalah untuk memastikan even playing field for all teams. Undang-undang yang sama, peluang yang sama, peraturan yang sama diberikan kepada semua pasukan. Sebelum ini tiada. Perstrukturan ini meletak titik keutamaan kepada pembangunan. Walaupun dirisaukan isu 9 foreign player, kota adalah kota dan juga atas padang undang-undang menggunakan 9, kita juga menjaga kedudukan tempat pemain ruang pemain tempatan atas padang. Itu juga telah dilaksanakan. MFL juga telah membangunkan Liga Simpanan. Liga Simpanan ini menjadi landasan pembentukan bakat-bakat muda kita. Setuju. Dan kalau kita ke belakang lagi, kita membentuk kelab-kelab profesional baru dan juga penambahan perlawanan di peringkat Liga Piala Presiden dan juga Piala Belia. Ini perstrukturan MFL. Bukannya penambahan 9 pasukan, lebih banyak perlawanan Liga Super. Kadang-kadang kita fokus hanya pada itu, tetapi tidak melihat kepada struktur-struktur bawahan yang sebenarnya menjadi pembangunan yang amat ketara. Infografik yang kita kongsikan di kaca TV anda sebentar tadi itu perlu dilihat, difahami. Difahami. Sebab lagi-lagi bila kita tengok nombor, sebab itulah macam tuan katakan tadi, orang suka tengok nombor tu. Dan buat judge awal lah. Judge awal. Tak baca pun dekat bahagian bawah tu. Jadi seperti mana yang selalu orang risaukan mengenai kota. Kota-kota lah. Itu pilihan di tangan anda. Walaupun ada yang mengatakan bahawa dia akan memberi peluang kepada pasukan-pasukan yang kaya. Tapi saya setuju seperti mana tuan katakan tadi, kalau di luar negara pun begitu juga, sama je. Betul. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Bergantung pada strategi masing-masing. Okey. Itu sahaja masa yang kita ada untuk kita bercakap mengenai penstrukturan semula Liga Malaysia 2023. Baru nak dan tanya. kita harapkan kita dapat menyaksikan bintang-bintang baru dilahirkan, bukan sedikit tetapi ramai. Yang paling penting sebenarnya di hujung sekali adalah wakil yang akan mewakili Malaysia dan juga membawa nama Malaysia. Kita nak tengok macam mana kita bersorak di Stadium Nasional Bukit Jalil lah selepas ini kan. Betul. Dan juga jangan lupa perlawanan separuh akhir Piala FA. Jadual dah ada rasanya jadual dah keluar 5 dan 6. 5 dan 6. 5 hari bulan JDT lawan Penang dan pada 6 hari bulan Terengganu akan bertemu dengan Selangor. Okey. Itu nama-nama yang selalu berada di pentas separuh akhir kan. JDT banggalah juga. Tak apa, kami sun sabar. Okey, sabar. Kami sun sabar Ini business owner. Mungkin dia boleh jadi stakeholder pada pasukan Sabah nanti. Itu nak jumpa tadi kopi boleh dari penaja. Datuk Alif, kalau Datuk Alif tengok boleh Datuk Alif jadi bersama dengan Ika menaja pasukan Sabah. Kan, apa-apa kepada anda di luar sana, tak pasti jangan kongsi. Kita selalu wawarkan perkara ini. Jadi perkara ini bukan sahaja tertakluk kepada isu-isu semasa tapi juga isu sukan. Dan bercakap mengenai sukan, pasukan kita dan juga kontingen negara kita sedang bersaing di Sukan Commonwealth Birmingham. Jadi jangan lupa untuk memberi sokongan anda kepada mereka. Saksikan di RTM kerana kami merupakan penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth pada tahun ini. Dan kita doakan sasaran 6 pingat emas itu
kita mampu bawa pulang. Jadi itu saja hari ini. Selamat Pagi Malaysia bersiaran kepada anda semua dengan semangat kibaran jalur gemilang belakang kami, kerana besok merupakan pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga kempen Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan pada tahun 2022 ini. Secara langsung akan kami siarkan kepada anda semua dari dataran Putrajaya menerusi Selamat Pagi Malaysia. Ya, besok. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada tetamu terakhir kita dengan topik yang cukup hangat hari ini, Ketua Pegawai Eksekutif MFL Stok Ramalingam. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun kita tak sempat nak tanya soalan-soalan kontroversi lagi. Dia macam tak nak. Nasib baik tak sempat. Yang penting kita dapat melihat sisi positif penstrukturan semula Liga Bola Sepak Malaysia lah. Terima kasih banyak-banyak. Dan okey, esok kita akan berjumpa lagi seperti mana Ridwan katakan tadi untuk siaran langsung khas bersempena dengan Kibarkan Jalur Gemilang dan juga Bulan Kebangsaan. Esok semuanya bersama dengan kami berdua juga. Ya, dan juga selamat tahun baru diucapkan kepada semua. Salam Ma'al Hijrah. Petang ini kita akan mulakan Ma'al Hijrah kita, tahun baru kita dengan doa pembuka tahun dan akan disiarkan secara langsung di TV1 juga. Dan juga anda boleh saksikan juga di Facebook JAKIM, di radio-radio National FM ada, IFM ada dan sebagainya untuk kita meraihkan kehadiran tahun baru Ma'al Hijrah. Tahun baru, azam baru, kita mulakan kehidupan baru, fikir yang baik-baik, fikir yang positif dalam pada mana kita beralih ke fasa peralihan endemik ini. Kita perlulah sentiasa hidup dalam keadaan yang baik dan juga positif. Jadi kepada anda, jangan sebarkan berita palsu. Tak pasti jangan kongsi dengan itu. Selamat Pagi Malaysia untuk edisi 29 Julai berakhir di sini. Saya Ridwan dan saya Syafiqah Isa. Assalamualaikum.